Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita nak sambung topik 8 berkenaan dengan kemahiran menulis, mendengar dan bertutur. Baik, ini hasil pembelajaran. Kemahiran menulis ialah kemahiran yang paling tinggi dalam senarai kemahiran berbahasa. Kemahiran ini boleh dikuasai oleh orang yang dah menguasai kemahiran mendengar, bertutur dan membaca. Jadi kemahiran menulis ni adalah kemahiran tertinggi sekali. Sebab biasa orang yang tak pandai membaca, biasanya dia tak boleh menulis. Jadi orang yang pandai membaca, biasa dia boleh menulis. Orang yang tak pandai membaca, tak pandai menulis, dia boleh bercakap. Sebab dia biasa dengar apa yang orang cakap. Tapi kalau orang yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, biasanya dia tak akan dapat untuk menulis atau membaca. Kalau dia tak boleh membaca, dia tak boleh menulis. Macam mana dia nak menulis, dia tak boleh membaca? Kalau dia boleh menulis sekalipun, mesti dia akan pandai membaca. Sebab dia kenal huruf, dia boleh tulis huruf-huruf, bunyi huruf dan sebagainya. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons. Baik, mendengar ni ialah budak ataupun murid dapat dengar dengan teliti segala input yang datang kepadanya dan dia faham apa yang diucapkan oleh orang lain dan dia dapat menghayati serta membalas secara lisan apa yang didengar dan dia dapat beri respon secara lisan, secara tindakan. Maka itu adalah kemahiran mendengar. Biasanya orang tak tulilah, dia boleh mendengar. Okey. Apabila seseorang itu mendengar, dia seharusnya dapat mengecam, mengenal, mengamati, iaitu dia dapat mengenal dan mendiskriminasikan bunyi bahasa yang berlainan. Okey, bunyi bahasa yang marah, bunyi bahasa menyuruh, bunyi bahasa suka dan sebagainya, dia dapat diskriminasikan. Okey, dapat bezakan. Kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan yang betul, secara sopan dan bertata susila. Kemahiran bercakap ni merupakan keupayaan murid untuk berkomunikasi dalam menjalinkan hubungan, yakni dia dapat bercakap, berhubung dengan orang yang ada di sekeliling dia, dengan ibu bapa, guru serta dengan masyarakat sekitar. Okey, dan dia dapat menyampaikan maklumat serta pandangan, idea, perasaan secara sopan dan bertata susila. Itu kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur melibatkan intonasi, nada, yakni tekanan suara, jeda serta helaan yang betul. Jeda ni maksudnya berhenti. Dia bukan bercakap tak ada jeda. Tak ada jeda ni tak ada berhenti. Contohnya tak ada jeda. Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat berdasarkan perasaan serta idea kritis dan kreatif dan sebutan yang betul secara betul. Tapi kalau ada jeda, kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan yang betul, secara sopan dan bertata susila. Okey, itu ada jeda. Jadi kemahiran bertutur ni bila ada jeda, ada tekanan, tahu kat mana suara perlu tinggi, suara perlu kuat, maka itu adalah satu kemahiran bertutur. Perbendaharaan kata. Pembendaharaan kata ni melibatkan pada kosakata lah. Perkataan yang mesti diketahui untuk berkomunikasi dengan efektif. Kosakata lah. Kosakata, perkataan-perkataan yang budak faham, murid faham dan murid dapat balas balik, maka itu perbendaharaan kata. Okey, yang pertama, belajar secara tidak langsung. Pembendaharaan kata ni kanak-kanak dapat melalui belajar secara tidak langsung. Kebanyakan kanak-kanak memperolehi pembendaharaan kata ni berdasarkan pengalaman seharian dia. Dia berinteraksi dengan orang dewasa ataupun kanak-kanak lain dengan cerita, bacaan puisi, membaca, bercakap mengenai bacaannya, tengok TV, YouTube dan sebagainya. Yang kedua, belajar secara langsung. Walaupun kebanyakan pembendaharaan kata kita pelajari secara tidak langsung, ada juga pembendaharaan kata yang harus dipelajari
secara langsung. Seperti perkataan yang mempunyai konsep yang agak kompleks, yang bukan daripada pengalaman murid. Contohnya bahasa-bahasa bombastik. Bitara, adiwira, atma. Banyak lagi lah perkataan bombastik. Yang mana perkataan ini perlu dibelajar, perlu dipelajari secara langsung, secara khusus untuk memahami maksudnya yang tersendiri. Jadi di sekolah pelajar-pelajar akan belajarlah, sebab akan diajar mengenai bahasa-bahasa, terutamanya bila meningkat ke sekolah menengah, dia ada bahan-bahan bacaan yang melibatkan bahasa yang lebih bombastik. Bagi memilih perkataan, pada mulanya guru perlu fokus mengajar perkataan yang penting. Pilih perkataan yang penting dalam main teks tersebut. Contohnya bahasa-bahasa yang ada dalam teks tu yang kita tak faham. Yang kedua, perkataan yang berguna. Pilih perkataan yang berguna, yang digunakan oleh murid dalam kehidupan harian ataupun yang boleh digunakan dalam subjek. Ini kita nak ajar secara langsung. Nak ajar kanak-kanak pembendaharaan kata secara langsung. Contohnya perkataan induktif, deduktif yang awak belajar tu, itu perlu dipelajari secara langsung. Sebab dalam urusan harian kita tak guna induktif, deduktif tu. Jadi ada bahasa yang belajar secara langsung, ada secara tidak langsung. Perkataan yang sukar, perkataan yang makna berlapis, banyak makna. Perkataan yang banyak makna. Apa perkataan yang banyak makna? Contoh, kalau bahasa Kelantan, kalau bahasa Kelantan yang bawa banyak makna, baling dalam bahasa Kelantan, handing boleh, pekong boleh. Tapi handing ni melibatkan kedua-dua belah tangan. Biasanya handing ni benda yang lebih berat sikit lah. Tapi kedua-dua tu masuk baling semua tu. Handing, cuma handing ni dia melibatkan benda yang berat sikit. Kita perlu guna dua tangan untuk handing. Contohnya handing buku, beg ke dinding, beg sekolah ke dinding. Ataupun pekong. Pekong ni kita melibatkan baling benda yang kecil. Batu, pundi kacang, baling selipar. Itu pekong. Pekong. Itu contoh perkataan yang sukar yang punya banyak makna yang perlu ditekankan. Kemahiran kefahaman dan kanak-kanak prasekolah. Apa itu kefahaman? Kefahaman ni pembaca membina gambaran tentang cerita yang dibaca dalam teks. Itu kefahaman. Bila budak-budak baca teks tu, dia faham apa yang nak diceritakan oleh teks. Macam mana kita nak tahu dia faham tak faham? Kita minta dia cerita balik apa yang dia baca. Baru kita tahu dia faham ke tak faham. Kalau dia tak boleh cerita, bermakna dia tak faham apa yang dia baca. Sama juga dengan awak. Awak baca buku, awak boleh cerita balik buku cerita tu secara kesimpulan, sinopsis. Contohnya awak baca novel. Jadi awak boleh cerita balik tentang novel yang apa awak baca daripada awal sampai akhir secara sinopsis. Itu bermaksud awak faham tentang apa yang awak baca. Sama juga dengan kanak-kanak prasekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kefahaman satu bahasa. Bahasa yang tidak terlalu tinggi. Bahasa yang sesuai dengan kanak-kanak prasekolah. Kita dah bincangkan pada topik-topik sebelum ni. Berapa muka surat, berapa ayat satu muka surat, buku yang jenis macam mana, ada ilustrasi banyak ke sikit ke. Pengetahuan dan pengalaman lalu. Berdasarkan pengalaman yang lalu ataupun pengetahuan yang lalu, dia dapat memahami segala apa yang dia baca. Benda tu dah berlaku di sekitar dia, jadi mudah dia faham lah. Kemahiran fonetik. Kemahiran fonetik ni kemahiran berbahasa. Media auditory atau visual. Visual ni gambaran, auditory ni audio lah. Strategi pertama untuk ajar kanak-kanak faham apa yang dia baca. Bermula daripada pengetahuan sedia ada,
guru boleh memulakan bacaan dengan bertanyakan kepada kanak-kanak tentang gambar yang terdapat pada teks. Jadi awak buka buku cerita tu, awak tanya dulu, apa ni gambar apa? Agak-agak buku cerita ni nak cerita tentang apa? Ni gambar kura-kura, lepas tu ada apa lagi, tanya. Untuk dia faham dulu jalan cerita. Kaitkan dengan pengetahuan lalu kanak-kanak self to text dan text to self. Tanya diri dia tu, tunjuk dulu teks tu lagu mana, lepas tu pergi kepada kanak-kanak, bincang, lepas tu baru baca teks. Ataupun baca teks, baru tanya. Ataupun daripada teks kepada teks. Baca dulu, baru berkongsi. Picture walk, imbasan. Tunjuk gambar-gambar yang terdapat dalam buku tersebut. Tunjukkan beberapa halaman dan minta kanak-kanak membuat pergerakan yang terdapat dalam gambar yang dilihat sebelum memulakan cerita. Kalau bunyi-bunyilah, bunyi haiwan. Kalau bergerakkan, suruh dia melompat dan sebagainya. Berkaitan dengan cerita tu, supaya dia faham. Okay? Membuat ramalan tentang apa yang berlaku seterusnya. Baca buku cerita tu, kita tanya, lepas ni apa akan berlaku? Lepas ni apa akan berlaku? Sambil-sambil tanya tu, guru perlu bimbing dan menyuruh murid memikirkan apa yang berlaku seterusnya. Maknanya tak boleh lepas pada pelajar tu, supaya pelajar tu fikir je. Maknanya kita perlu pandu dia, agak-agak lepas ni apa berlaku. Ni dia nak pergi rumah nenek dia, agak-agak lepas rumah nenek dia ni apa yang akan berlaku. Serigala ni nak pergi jumpa nenek, dia makan ke, contohnya budak akan jawab dia makan, dia gigit. Jadi kita pandu cerita supaya dia faham. Okey, bersoal jawab. Guru bertanya soalan yang dapat membimbing kanak-kanak kepada memahami teks yang dibaca melalui jawapan. Kanak-kanak, guru akan dapat menilai sama ada kanak-kanak memahami. Okey, betul soal jawab seperti mana yang saya terangkan tadi. Seterusnya, mengulangi bacaan. Pembaca yang baik akan mengulangi bacaan teks jika tidak dapat memahami teks tersebut. Biasa betul, kita akan ulang. Kalau buku cerita, kita baca sentiasa buku cerita tu, ulang-ulang sehingga dia faham. Bacaan berulang boleh meningkatkan kefahaman kanak-kanak terhadap teks yang dibaca oleh mereka. Penilaian, bagaimana menilai kefahaman kanak-kanak melalui cerita semula, melalui lukisan, membuat pergerakan, melakukan semula, whiteboard storytelling, menyusun semula gambar. Banyaklah yang boleh buat. Melalui lukisan, macam-macam lah. Ni seronok hands-on sebenarnya. Nak terang dalam ni lebih-lebih pun payah. Menceritakan semula. Tengok dulu berapa slide lagi. 23. Okay, kita sambung sekejap lagi. Sebab dah 12 minit. Nanti lambat nak upload.